Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Izziatul Izziani binti Sedi. Nombor metrik 05 DKA 19F2040. Diploma Kejuruteraan Awam. Hai, perkenalkan, saya Deborah Rijong Andarbaja. Nombor kad pelajar saya 05 DKA 19F2130. Saya merupakan pelajar Kejuruteraan Awam dari Politeknik Kuching, Sarawak. Nama diberi Karina Anak Semi dengan nombor matris 05 DKA 19F2002, merupakan pelajar diploma Kejuruteraan Awam dari Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Kuching, Sarawak. Nai, nama ai terpaksa minit aja. To mesti tega ai susahkan dikit baru to. Ni, nama punya deh. Begini kau nak lawak entek majak ke to. Nama minta patut dia adu aku tu ne. Walaupun Malaysia telah mencapai kemerdekaan ke-65, rata-ratanya kita tidak memikirkan tentang masalah bekalan air kerana ia dengan mudah didapati daripada sumber air yang dibekalkan terus ke rumah melalui sistem pepaipan. Namun, bekalan air merupakan satu perkara penting kerana mungkin masih terdapat mereka yang berada jauh daripada sumber bekalan air paip. Bekalan air merupakan sumber yang paling mustahak dan masih terdapat beberapa kawasan yang mengalami masalah bekalan air, khususnya di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Kewujudan mata air di kampung atau rumah panjang Nangga Benin Kapit, Sarawak yang terus menjadi sumber air kepada 3 buah rumah panjang di kawasan tersebut. Penduduk di kawasan tersebut menggunakan paip untuk menyalurkan air ke rumah mereka yang terletak kira-kira 1000 meter dari mata air berkenaan. Menurut penduduk setempat bahawa mereka sudah terbiasa menggunakan mata air sebagai sumber bekalan air di rumah panjang sejak turun-temurun. Jadi, apabila bekalan air bersih tidak dapat digunakan, ia tidak memberi kesan yang besar kepada mereka. Segala tugasan harian seperti memasak, membasuh pakaian maupun mengemas rumah menggunakan air, kekurangan bekalan air menyukarkan kerja harian disiapkan dengan cepat. Akibatnya, penduduk di kawasan rumah panjang tersebut perlu membuat simpanan air yang mencukupi untuk keesokan harinya. Namun begitu, disebabkan penduduk yang ramai melambatkan proses air mengepam ke tangki air menjadi lambat. Bagi menyelesaikan masalah ini, kami sepasukan dari Politeknik Kuching, Sarawak telah mereka cipta sebuah projek iaitu Free Energy Water Pump Without Electricity atau dikenali sebagai pam air tenaga percuma tanpa elektrik. Yang tidak menggunakan kuasa elektrik pernah dimuatkan suatu masa dahulu dan ianya merupakan pam air yang menggunakan sistem yang berbeza. Kali ini pula, suatu lagi pam air tanpa menggunakan elektrik dan petrol ingin kami ketengahkan. Pada kali ini lebih dikenali sebagai rempang dan ianya telah lama diciptakan berdasarkan konsep yang sama. Cuma hari ini rempang lebih mudah dihasilkan dengan berbagai kelengkapan peralatan paip yang terdapat di pasaran seperti brush check valve, PVC pipe dan ball valve. Rempang menggunakan kuasa tekanan dari sumber air itu sendiri bagi membekalkan tekanan yang lebih dikenali sebagai water hammer. Tekanan ini kemudiannya digunakan untuk menolak air ke bahagian yang lebih tinggi dengan menggunakan injap yang mengelakkan ia
mengalir semula ke bahagian bekalan air masuk. Proses ini akan terus berulang selagi bekalan air bertekanan dimasukkan ke dalam sistem ram pump. Free energy water pump without electricity merupakan satu kaedah yang amat bermanfaat, memandangkan ia amat sesuai sekali digunakan di kawasan di mana sumber tenaga seperti elektrik dan bahan api sukar didapati. Malah, ia juga amat menjimatkan di samping mengurangkan kesan kerosakan kepada alam sekitar. Saya, Deborah Dujong Anak Belajar, merupakan penduduk Rumah Panjang ini sendiri, membuat kajian ini untuk membangunkan pam air hidrolik bagi memindahkan air dari sungai ke dalam tangki air untuk dibekalkan kepada penduduk di Rumah Panjang. Penyelesaian ini dipercayai merupakan cara yang paling cekap dan sesuai untuk mendapatkan bekalan air bersih ke kawasan Rumah Panjang berdasarkan keadaan yang ditemui. Dengan menggunakan pam air hidrolik yang memudahkan proses membekalkan air dan tidak memerlukan banyak tenaga untuk beroperasi dan penyelenggaraan yang rendah. Ini sesuai untuk kawasan luar bandar kerana ia menggunakan kurang kuasa dan tenaga untuk menjana dan komponennya boleh didapati dengan mudah.